Ini tidak boleh berlaku sehari. Dan ini tidak boleh berlaku pada orang yang jemu. Ini tidak boleh berlaku pada orang yang tidak gembira dalam hidup. Ini tidak boleh berlaku pada orang yang tidak gembira bekerja. Ni tengok muka, ada yang masam-masam je, muka Jumaat. Okey. Okey, itu satu. Kemudian kita cubalah tengok mana yang mampu membantu. Apa agak di dalam ni? Cuba kita tengok. Orang kreatif dia tahu apa dia nak dapat. Okey. Ada berapa orang agaknya? Sebab itu praktisnya banyak. Orang yang cepat jemu untuk mengulang satu kemahiran tak masuk. Ada orang luar tak nampak. Kalau keluar dewan tak nampak slide. Sedangkan itu intinya. Ini inti ceramah sebenarnya. Berapa orang dalamnya? Seorang aja. Kita rasa macam ribut, betul? Mereka cipta perkara ini. Inilah yang kita kata kreatif. Benda biasa aja. Okey. Terus yang lain. Nak bagi sikit 2-3 contoh supaya kita benar-benar faham. Kita nak tengok apa karakter orang-orang yang kreatif itu. Nak latih anak, tengok orangnya macam mana. Cergas, bahagia, ceria dan seronok nak buat. Wajahnya wajah orang bersemangat. Ini yang kita kata pekerja kreatif menghasilkan inovasi ni. Cuba kita tengok. Nak menyuntik kreatif pada anak-anak, pada cucu-cucu, pada diri sendiri. Kita tahu apa dia nak buat, apa kita tak tahu sebenarnya. Sebab orang kreatif biasanya tidak banyak bercakap. Dia banyak berusaha, banyak praktis, banyak bercakap dengan diri sendiri. Dia melukis dalam masa 2 minit. Okay. Orang hakim pun tak tahu apa benda lah dia buat orang ni katanya. Tolong beri perhatian supaya dia dapat merasa bahawa kreatif bukan main-main. Kreatif bukan sambil-sambil. Kreatif adalah sungguh-sungguh. Kreatif adalah satu daripada sumbangan terbesar untuk membantu jabatan. Sebab tajuk ini saya buat 3 hari kalau training. Okey, ini kita nak buat dalam masa 40 minit. Kita cuba mahamkan. Itu saja yang boleh dia mampu. Siapa tahu dia buat apa ni? Tak ada siapa tahu sebenarnya. Sebab orang kreatif yang tahu apa dalam kepalanya dia je. Okey, ni kekuatan. Ni yang kita kata Pak Umi nak menyuntik apa itu kreatif masuk dalam kepala. Itu saja paling utama. Dan last one insyaAllah. Ini kreatif dalam menghasilkan juga. Tadi menghasilkan usaha, tapi ini menghasilkan barang. Yang kita kata nak jadi inovatif, nak kata nak buat innovation. Okey. Ini daripada hanger aja ni. Bukan kata orang pandai nak pergi universiti banyak ilmu je. Okey. Ada yang buat daripada botol-botol macam-macam jadi. Ini buat hanger. Itu dia. Maknanya satu kesedaran bahawa kreatif bukan benda ganjil, okey, tapi benda yang perlu diasuh. Okey. Balik buat, habislah hanger kat rumah. Ini yang simple, yang kita terus baru boleh bercakap. Tadi tengok je. Lah ni, aku pun boleh jadi kreatif juga.
Okey. Okey, itu di antara apa yang kita katakan, yang dikata kreatif tu apa? Adik. Tak payah, okey lah kot. Okey, tarik sikit restoran, rasa macam boleh. Kuat ke, berat ke? Yang tolong ubah sikit restoran sebab kita dah tak pakai slide. Muka bos tak nampak. Nanti kita teringat dia susah juga. Okey. Maka ini yang kita katakan, apa yang kita katakan kreatif bermakna bukan orang yang turun dari langit, mesti keturunan besar-besar, mesti belajarnya tinggi-tinggi, mesti duitnya banyak, mesti pandai. Okey? Orang kreatif maknanya orang yang memanfaatkan apa yang Allah bagi kat dia. Orang kreatif ialah orang yang mampu bercakap dengan diri sendiri, aku nak buat apa. Sebab itu orang Melayu sangat kaya kreatifnya dalam pakaian. Tengok pakai tudung lilit sana, lilit sini, pin sana, pin sini. Itu kreatif. Kalau zaman dulu apa? Kat dua, silang, tepung, pung, dah. Betul? Lah ni, ya Allah, pin sana, pin sini, pin sini, pin sini. Betul? Itu namanya kreatif. Sama juga fashion baju. Ya Rabbi, dari sekembang-kembang sekecil-kecilnya, kayak belah tak belah-belahnya. Betul? Maka kita sudah pun berada dalam zon kreatif. Tetapi dalam pekerjaan kita, kita nak kreatif artinya kita tak mengubah matlamat, tapi kita melalui proses-proses yang berbeza dari orang lain. Okey, tapi katalah kalau nak ke, kalau dulu kita kata nak ke Melaka, ada kapal terbang lagi di sini? Flight. Ada lagi kan? Dulu ada kapal terbang, lepas tu tak ada, lepas tu ada. Jadi pergi ke Melaka tidak perlu lama-lama lagi, dah highway, betul tak? Maka kreatif bermakna kita memikirkan bagaimana nak selesaikan masalah yang sama tetapi dengan cara yang lebih berbeza. Yang caranya pertama yang lebih baik, kedua caranya yang lebih efektif, yang ketiga orang yang kreatif mesti menghasilkan yang berfaedah. Ini kekuatan besar.
dia rajin. Dia suka ke dia tak suka, nampak. Bau terus ke kita. Okey, jangan kata yang penting aku datang, yang penting ada tanda tangan, yang penting bos nampak, yang penting aku tunjuk aku nampak berceramah. Nampak tak? Jadi sampai mati pun jabatan tidak akan berubah. Sebab yang datang tidak berminat, yang datang tak nak buka hati. Rasulullah hijrah itu kreatif nombor 1. Kenapa pergi Madinah ada jalan yang dah ada, tapi Nabi tak ikut jalan biasa. Okay, ini mahunya Allah. Sebab itu kreatif mesti dikaitkan orang yang bergantung 100% dengan Allah. Kerana kalau macam orang masak buat kuih, siapa yang nak jamin kuih yang dia buat tu jadi? Kalau bukan Allah. Siapa nak jamin gaji tuan-tuan dan puan-puan hari ini halal 100%? Kalau datang ke sini separuh hati, minta maaf banyak, gaji tak gembira di mana-mana. Kerana orang yang tidak sayang dengan dirinya tidak akan membina satu yang terbaiknya. Kenapa pakai baju macam ni? Yang penting ada baju. Lantaklah. Kenapa warna biru dengan warna kuning dengan warna hitam? Okey juga, aku suka warna hitam, suka akulah. Nampak tak? Dia tidak mikirkan dia nampak okey ke tidak, sesuai ke tidak. Betul? Orang pakai baju purple, tudungnya purple. Kenapa tudungnya purple? Agak-agak cantik sebab dia belajar pasal warna, dia belajar pasal kombinasi, dia belajar apa dia kreatif. Dia padahal tudung apa pun boleh pakai. Betul? Hijau ke coklat ke apa ke, janji tudung loh. Jadi yang lelaki pun macam tu juga. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan dari air muka. I'm a trainer, saya trainer, international trainer lagi, yang boleh melihat dan membuat training ratusan lah kejabatan. Jadi kalau muka-muka macam ni kita nak bagi ubah dulu. Dia tak tahu muka dia macam. Jadi orang kreatif adalah orang yang sangat-sangat mementingkan apa yang dia rasa. Dan orang kreatif tahu dia nak dapat apa. Dia nak dapat apa. Kalau buat kek dari mula, ujung dia nak dapat apa? Kek tak tahu mana rupa bentuk kek tu, tapi dia dah tahu bentuknya. Boleh nampak? Ini kekuatan yang nak diangkat. Sebab itu kreatif bermakna kita bukan kerja buta-buta. Tak payah susah-susah. Apa nak buat cara lain? Cara biasa okey je. Okay? Kenapa kita tak kreatif? Kerana sistem pendidikan yang kita dapat sangat-sangat kritis. Kau bawa kabel panjang ni, nak lilit apa dah ni? Okay. Mudah-mudahan ceramahnya 40 minit, kabelnya sampai ke langit, tak apa. Itu ikhtiar dia. Dia seronok buat. Tapi orang yang kritis, orang yang cari salah, ya Allah, ceramah sejam buat apa sampai segantang. Sakit hati tak dia? Kalau dia buat dengan rela, orang kreatif ni orang rela. Orang kreatif ni orang berminat. Orang kreatif ni orang yang nak memberi. Orang kreatif nak menyenangkan orang. Walaupun dia terpaksa susah. Sebab itu kita kata kalau dulu beras, kita dah dapat beras macam mana? Kebendang, betul? Siapa tak tanam padi tak ada beras. Betul ke tidak? Dulu tumbuk macam setengah mati. Ya Rabbi, lah ni kita dah beli beras aja. Kerana adanya mesin-mesin penghilang dan sebagainya. Oleh kerana itu sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kreatif adalah bakat yang datang untuk membantu kita, membantu menyenangkan kita dan membantu memberi manfaat dengan cara yang berbeza. Dengan cara yang berbeza. Itu saja yang kita kata kreatif. Tetapi dia harus berlaku pada orang yang minat nak berubah. Kalau tadi ada usaha wanita, ahli perniagaan wanita, tujuan berniaga apa? Nak kaya, betul? Dia belum kaya, tapi dia dah boleh bayangkan kalau aku kaya. Dia sudah bayangkan 10 tahun akan datang, kilang aku mesti besar ini. Okey, artinya kalau Puan Aisyah ada kilang kelapa sawit pula. Santan kelapa contohnya. Dia tak nak petak je, dia nak jadikan supermarket besok. Boleh nampak? Artinya orang kreatif dia sudah menentukan dia nampak apa.
Anaknya lahir hari ini. Kita lahir hari ini, dulu siapa aja? Ada komputer tak? Ada mesin type, betul? Hari ini ada lagi tak mesin type? Apa sebab tak ada? Ada di museum. Tak ada lagi di pejabat, betul? Kerana orang yang pakai mesin type, juru type dah tak pakai. Kita ada komputer contoh. Dulu nak ambil gambar senang ke susah? Apa sebab golong tingkat? Kita sudah bawa kamera kulu-kile. Kita dah boleh dapat gambar sikit, tepek dah jadi gambar. Mengalami perubahan. Anak paling malang ialah anak yang mak bapaknya tak pernah memikir ke depan. Yang pergi je sekolah, jadi apa jadilah. Nampak tak? Buat je, yang penting jadi. Itu pun letih juga. Maka sekali lagi, orang kreatif ialah orang yang pertama nak buat pembaharuan. Sebab itu dia tak banyak bercakap, tak banyak sembang. Dia banyak bersembang dengan diri sendiri. Kalau kita belajar dulu, kalau Newton, kenapa kita kata ada tarikan bumi, ada gravity. Hanya sebab nampak buah apple jatuh kat kepala dia, jatuh ke bawah. Kenapalah buah apple jatuh ke bawah, tak jatuh ke atas? Maka orang kreatif ialah orang yang sentiasa berfikir macam mana nak dapat yang terbaik. Kenapa ada masalah buah apple tu jatuh ke bawah? Kalau Mi bagi satu masalah, bayangkan kalau bas tak ada tempat duduk, apa jadi? Boleh jalan ke tak boleh jalan? Boleh. Kita kena buat apa? Berdiri lagi, duduk lagi, baring lagi, bawa tikar. Tak kisahlah, artinya kita sudah memikir kalau bas tak ada tempat duduk, betul? Artinya boleh baring, boleh bersandar, boleh duduk rapat-rapat, boleh ikat ramai-ramai. Kita kalau beranak, ikat 4 beranak supaya tak jatuh, betul? Betul kita tak bergayut kat tingkap. Ini kita kata orang kreatif. Kata kalau tanya, apa kegunaan pensel? Tulis lagi? Tulis, lukis lagi? Apa dia? Apa lagi guna pensel? Buat penunjuk. Ya bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Untuk baling. Ya Allah, baling orang. Lagi? Tak kisahlah. Apa lagi? Cucuk telinga. Okey? Cucuk bisul. Apa lagi? Boleh apa? Senjata. Siap ni. Kita bercucuk orang. Betul? Ada lagi? Makanya kita boleh fikirkan sama ada yang positif atau yang negatif. Jadi orang kreatif, pertama dia ada idea asli. Idea yang dia tidak fotokopi ke orang. Macam Albert Wright, dua beradik Albert Wright nak memikirkan bagaimana nak boleh terbang. Macam mana nak boleh terbang. Maka yang difikir macam mana nak bawa enjin tu naik. Yang pakai mesin, pakai enjin tu. Cubaannya ratus kali. Bermakna orang kreatif ialah orang yang tidak pernah jemu buat perubahan. Orang yang pernah temu mencuba. Orang yang paling tamak dengan ilmu. Orang yang nak tahu macam-macam benda. Orang yang nak tahu macam-macam benda. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau kita merasa apa yang ada dah cukup, tak fikir dah, buat pening kepala. Nampak tak? Mengapa kita tidak jadi begitu? Mengapa kita tak jadi peneroka? Kita tak jadi pelopor? Kita tak jadi orang yang mula-mula mereka cipta ataupun apa yang dikatakan inovasi. Pekerja kreatif, pencetus inovasi. Okey, kalau dulu tingkap kita macam mana? Tingkap rumah kita macam mana? 4 segi je, betul? Tutupnya kedua ke dalam, keluar kayu, sekeping ke 2 keping?
Dua keping lah, ni dah tak ada keping-keping lah. Betul? Bentuk dah jadi macam-macam dah. Itu di antara hasil inovasi orang dulu yang kita tengok. Sebab itu sekali lagi, orang kreatif sangat suka membuat perubahan. Okey, kita kata saya buat kita kata popia. Popia yang kita ada popia apa? Popia basah lagi. Popia sambal lagi. Simpul lagi. Popia sambal, popia simpul, popia basah, popia macam-macam, popia yang bubuh cheese, popia, betul? Artinya kita kata untuk hidup kita tidak boleh berhenti dari membuat perubahan. Sebab itu kita minta hijrah. Okay, apa sebab hijrah? Kerana kalau Nabi tak hijrah, tak ada Islam yang kita dapat. Contoh, ini kekuatan paling penting. Sebab itu bila kita tanya, kenapa Nabi tak nak ikut jalan biasa? Bukan sebab Nabi takut. Tapi Nabi nak jadi peneroka. Nak jadi orang pertama yang meneroka jalan-jalan. Macam mana orang yang pertama naik ke bulan, orang yang naik gunung Everest, orang yang merentas kapal selam, nak menengok apa di bawah laut, akhirnya mati semua bila kapalnya meletup. Contoh, orang yang naik ke bulan akhirnya jatuh. Okey, nak senang, nak kenyang, nak menang. Ni generasi Y. Pertama nak apa? Kerja mesti senang. Buat yang senang je dah, nak pening kepala pasal apa? Sebab bos kata-kata, pasal apa macam ni? Kenapa buat macam ni? Asal apa? Siapa suruh buat macam ni? Betul tak? Sebab di sekolah dulu, kita dilatih untuk ikut peraturan cikgu. Betul? Kalau buat matematik, ada 1001 cara. Betul? Tapi cikgu kata apa? Ikut cara saya. Ada mi dulu kena marah sebab jawapan dapat, tapi jalannya tak sama dengan cikgu. Markah jalan ada, kalau tak ada jalan tak ada markah. Jawab betul tapi jalan salah. Cikgu nak apa yang ada dan ikut je macam mak ayah kamu buat dulu, tak ada pening-pening kepala. Betul? Akhirnya kata dia jadi pemimpin kepada keluarga, dia nak buat macam mak bapak dia buat. Adalah anak yang nak disuap pang. Sebab masa kita susah dulu, impian kita apa? Jangan anak aku rasa susah. Akhirnya anak langsung tak boleh berdikari. Ini jadi masalah. Sebab itu kalau boleh, akhirnya oleh kerana kita tak hendak yang susah-susah, kita cari yang senang-senang je. Sebab itu kerja jadi jaga, senang ke susah? Tak buat apa. Okey? Sebab itu ada tak orang Cina jadi jaga? Tak ada. Sebab itu kerja yang tak pakai otak. Kerja tak pakai otak cepat mati. Okey? Oleh itu sekali lagi, bukan tak boleh jadi jaga, bukan tak boleh jadi pengawal keselamatan. Tetapi katalah kalau duduk di pondok dia baca Quran, berapa kali khatam dia dah boleh buat, berapa kali hadis dia boleh hafal. Tetapi sebab tidak dilatih untuk membantu diri sendiri, akhirnya dia tak buat benda tu. Leceh, baik aku tengok WhatsApp, baik aku tengok game, baik. Kerana sudah ada halangan yang dibuat orang lain menyebabkan kita tidak. Aku je, aku nak buat macam dia, aku nak buat kuih macam dia, aku nak buat baju macam dia, aku nak buat rumah macam dia, aku nak kerja macam dia, aku nak pakai baju warna macam dia, aku semua nak macam-macam. Bila bekerja, mukanya makin kecil. Garangnya makin tinggi. Kadang-kadang buat misai lentang lagi. Dia hebat, pertama ilmunya. Orang yang tak nak belajar, dia tidak akan kreatif. Hidupnya akan paling bosan.
Kalau tak ada handphone, dia dah tak boleh buat apa dah. Okay? Sebab itu hari ni mak, bapa, anak semua pakai handphone, akhirnya tak boleh sembang. Ni muka tak boleh sembang ni. Tak tahu nak sembang apa dah. Duduk tepi dinding seorang-seorang bahagia, duduk tepi masjid seorang-seorang bahagia. Gelak seorang-seorang lah. Sebab tu dia tak nak tengok muka orang. Okay? Tak nak tengok muka orang sebab apa? Nak tengok muka ni. Dia bahagia dengan tak berjumpa orang. Dia bahagia dengan orang tak tegur dia. Dia bahagia dengan dia tak bersembang dengan orang. Dia bahagia dia tak tahu hai orang. Dia bahagia dia tak tahu persekitaran. Ini yang membunuh apa yang namanya kreatif. Oleh sebab itu kita kata, selagi kita tak mampu membina pekerja yang ceria. Faham ceria? Assalamualaikum, apa khabar? Saya dah sampai. Saya dah sampai pejabat. Rata-rata yang sampai pejabat, ya Allah. Umi ni buat training ratus-ratus jabatan. Daripada jabatan Perdana Menteri, jabatan kehakiman. Mana pejabat? Hakim tak boleh gelak. Banyak sepanjang bicara sebulan, dia tak boleh gelak. Macam mana, apa dia buat kalau nak gelak? Mahkamah berehat 15 minit. Dia rehat, dia gelak. Ini cerita hakim lah. Pernah Umi buat satu program kemahiran berkomunikasi untuk hakim-hakim seluruh Malaysia. Pengerusi sesi Umi itu hakim. Jadi bila dia bercerita, dia kata kami memang tak boleh gelak. Habis ke dah? Okey. Ada 5 minit lagi. Minta maaf banyak. Takut juga teman berempuh ke depan. Okey. Ini kekuatan. Kekuatan adab, kekuatan akhlak, kekuatan belajar hormat orang. Anak sekarang tak hormat siapa pun. Dia langgar je siapa pun. Sebab itu dia tidak gembira tegur orang. Orang tak kreatif artinya dia tak nak tambah kawan. Orang kreatif walaupun dia pendiam tetapi dia nak dapat ilmu. Kau nampak pengawal keselamatan, Allah. Kalau pegawai keselamatan tu banyak senyum apa jadi? Kita pegawai keselamatan. Ada apa? Nak pergi mana? Sebab itu kalau pergi balai polis susah nak dapat gelak weh. Ada apa? Nak buat report? Report apa? Apa masalahnya? Mi kata letih kerja 30 tahun tak boleh gelak balik rumah empuk orang lagi. Sebab dia tak gembira. Masa dia ada kawan dia tak boleh ketawa. Bila dia nak ketawa? Ada orang boleh ketawa dia pejabat, tapi kat rumah siapa nak lawan dia kata? Boleh pegang ni muka satu-satu, mana yang boleh gelak, mana tak boleh gelak. Okay? Mana yang takut bini malas banyak sangat. Betul? Tak kisah anak banyak sangat. Senang nak senang dia. Aku ni kan suami. Syurga kamu tu terletak. Tak masuk syurga. Nak bawa siapa ke syurga? Maka orang kreatif ialah orang yang sentiasa mengusahakan dirinya supaya tidak kalah dengan pendapat orang lain. Kalau kerana apa? Kenapa dia nak pegang pada prinsip dia? Kerana dia nak mencapai apa yang dia nampak. Boleh nampak? Apa sebab orang pergi Mekah? Apa sebab orang buat haji? Sebab nak Pak Haji. Lain nak apa? Nak title. Ya Rabbi, lagi apa? Dia sudah bayangkan dia masuk syurga. Kalau tidak, siapa nak buang duit puluh ribu. Penatnya rabi-rabi. Susahnya ya amat-amat. Tapi apa yang dia bayangkan? Kenapa berani rempuh juga? Kerana dia sudah ada nampak matlamat. Aku nak masuk syurga. Kesian cik abang tu ngantuk. Sengsara dia.
itu. Orang kreatif, orang yang sangat menghargai dirinya. Orang kreatif, orang yang mahu menjaga perasaan orang sebelahnya. Sebab kalau orang sebelah tak gembira, dia sakit perut tu. Apa hal orang ni diam je ni? Nak terbiat ke apa ke? Kalau pula gelak tak berhenti-berhenti, apakah halnya? Masalah juga, betul? Hari ni bos nampak ceria sampai telinga gelak. Hari lain pula bos. Maka orang kreatif ialah orang yang sentiasa mahu melahirkan benda-benda yang cantik dan baru serta berfaedah. Itu orang kreatif. Tapi di jabatan sebab ada GO-nya, ada peraturannya. Boleh ini, tak boleh ini. Boleh ini, tak boleh ini. Kamu kan nak buat ini, si borang ini, si ini. Kamu tak boleh buat limitnya lebih ni, lebih daripada ini. Letih juga. Oleh itu sekali lagi kekuatannya nak dibangkat. Orang yang kreatif, orang yang pertama paling dekat dengan Allah. Okey, paling dekat. Okey, saya nak tanya saudara kita. Anda siapa? Who are you? Cakap orang putih sikit. Jawab sikit. Who are you? Awak siapa? Siapa anda? Nama tak tahu? Nur Haiza. Ada kat sini ke? Tak ada. Okey. Awak siapa? Supervisor. Jangan main-main. Apa kerja supervisor? Cari betul ke cari salah? Cari betul ke cari salah? Rata-rata cari salah. Sebab itu mukanya muka pesalah. Kalau dia tak jumpa salah orang, dia tak bekerja. Engkau tak nampak ke? Kau tak tahu ke? Kau tak sedar ke? Betul? Maka supervisor yang kreatif ialah supervisor yang menyenangkan orang yang disupervise. Kalau dia buat salah, okey, kita redo. Kita buat balik. Cuba cerita macam mana boleh sampai jadi salah. Tapi kita dah pasal apa salah? Kan dah diajar. Kan dah tunjuk. Padahal kalau dengan komen itu, orang tu bukan jadi baik. Jadi penyampah dengan dia. Lemak supervisor datang. Supervisor. Nampak dah? Jadi orang tak suka kita. Orang tak nak tengok kita. Orang tak nak cakap dengan kita. Ini masalah negara tu. Sebab dia konon-kononnya menguatkuasakan undang-undang. Betul? Oleh itu jadilah supervisor yang bahagia. Pertama dia bahagia menjalankan tugas. Apa kerja? Buat apa hari ni? Hai, terima kasih banyak. Kerja kami normal je. Okey je. Borang dah isi. Dah sign dah. Okey. Kita nak buat kerja ikut arahan. Betul tidak? Akhirnya tak pernah. Bukan suruh lawan arahan. Bukan suruh durhaka. Tak. Kita nak pekerja yang tahu dia buat kerana apa. Sebab itu tadi nak tanya, kata dia supervisor. Kalau balik rumah jadi apa? Jadi bos. Siapa suruh? Siapa lantik? Siapa bagi gaji? Ni masalah ni. Kat rumah bosi gila ni. Anak takut dia, isteri takut dia. I'm supervisor, okay? Dia bawa supervisor terbalik rumah. Okay, sebab dia tak tahu dia siapa. Orang yang tak kenal dirinya, tak tahu dirinya dia adalah yang kita pegang. Ini hati-hati. Kalau kita tak jelas siapa kita, kita tak boleh jadi kreatif. Yang bagi kita kreatif itu Allah. Oleh itu saya mohon pada semua yang hadir pada pagi ini, rasalah kita hamba Allah. Okey supervisor, rasalah anda disupervise oleh Allah. Kalau anda rasa anda disupervise oleh Allah, anda tak buat kerja sombong-sombong, tak buat kerja salahkan orang, tak buat laporan salah, tak ada rekomen yang salah, tak ada komen yang tak tepat. Boleh nampak? Sebab itu supervisor yang merasa dia sedang diperhati Allah, supervisor yang minta maaf banyak lah, sebabnya masa je pendek, kita tanya orang depan je lah, bukan tanya, ambil contoh. Okey? Jadi contoh pertama, supervisor yang baik, yang boleh kreatif, dia tak tegur cara marah-marah. Ada yang menarik tak hari ni? Tak ada. Tak ada kata, ada apa masalah ke ni? Tanya masalah je. Tak nak lah.
Ada yang bahagia hari ni. Ada yang boleh kongsi dengan saya. Ada komplain-komplain yang boleh saya dengar. Ada catatan-catatan yang boleh saya nampak. Bahagia jadi supervisor. Tapi kalau kata, ada masalah apa-apa ni? Diam je, tak ada apa-apa. Dah salah, kenapa tak cakap? Ada tak betul, kenapa tak buat laporan? Kenapa tak isi borang? Oh, letih oh. Mati tegak dia. Tak cukup benjin, mati dah. Ada ISO, ikut suka orang. Hati-hati oh. ISO pertama mesti ikut ISO Allah. Sebab ISO minta maaf banyak. ISO isi borang bohong bergantang-gantang. Ini pengalaman sebagai pekerja kerajaan. Okay, pegawai yang berkhidmat dengan kerajaan, kaki tangan kerajaan, kaki tangan kepala tidak. Tak letih kita. Sebab itu kepala cabang 1000. Maka sekali lagi bangun kekuatan. ISO pertama yang membuat kita senang hati. Orang kreatif senang hati. Lantak engkau kata apa? Aku buat yang betul. Okey je. Nampak tak? Aku nampak apa yang aku nampak. Ada orang dia buat kerja, dia nampak, orang lain tak nampak. Hang buat kerja gila ni pasal apa? Hang nak dapat apa sebenarnya? Yang buat cara lain aku ni pasal apa? Susah-susah kepala pasal apa? Orang kreatif dia terus dia buat. Deng, 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 deng. Ni kekuatan. Sebab itu Rasulullah ikut jalan lain. Kenapa? Apa bodoh sangat? Kenapa tak nak ikut jalan yang biasa? Sedang rumah pindah ikut jalan biasa, cepatlah sampai. Betul? Tapi Rasulullah 7 hari baru sampai. Kerana dia merentah jalan baru. Apa sebab merentah jalan baru? Dia nak jadi orang yang boleh inovasi. Orang yang dapat memberi pembaharuan-pembaharuan kepada kehidupan. Ini contoh kekuatan. Sebab itu sepenuh dengan hijrah. Tolong bangun kekuatan. Pertama aku nak jadi hamba Allah. Ini wajah-wajah yang jauh dengan Allah susah senyum. Wajah-wajah yang jauh dengan Allah tak suka sembang dengan orang. Orang yang jauh dengan Allah tak rasa berdosa kalau datang lambat. Kalau buat kerja tak selesai tak rasa berdosa. Kalau buat salah tak rasa berdosa. Ini bukan orang kreatif. Ini orang yang sedang menempah apa yang namanya tiket-tiket ke neraka. Sebab itu yang duduk di jabatan, yang bekerja dalam organisasi. Pertama kita ke peraturan organisasi yang tidak melawan perintah Allah. Kalau big boss tadi kata, Cik Muhammad ada kat sini. Oh cik, tak tahu ya ke tidak. Itu saudara yang jadi bos tu, cik usaha jangan main-main. Pertama dia setia. Setia pertama dengan Allah. Okay, setia usaha. Usahanya kerana Allah baru kerana manusia. Jika inilah yang menjadi prinsip pegangan sebagai seorang setiausaha, maka yang setia dengan Allah akan setia dengan tuannya, akan setia dengan jawatannya, akan setia dengan pekerjanya, akan setia dengan pahala-pahalanya. Sebab itu bila usaha yang terbaik, kerana orang kreatif dia buat kerja the best, baru dapat hasilnya the best. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan akan membantu kita merasa aku ni kreatif kita. Orang kreatif adalah orang yang hidup. Orang kreatif adalah orang yang mereka masa depan. Orang kreatif orang yang sudah nampak syurga walaupun dia belum mati. Orang kreatif dia sudah nampak kubur walaupun dia belum mati. Orang kreatif ialah orang nak jadi baik walaupun tak ada siapa-siapa marah dia. Okay, tak ada orang tegur dia, tak ada orang apa. Jadi sekali lagi, kita pekerja yang kreatif ataupun hamba Allah yang kreatif ialah orang yang sentiasa pertama ikut perintah Allah, kedua taat perintah Allah, ketiga rasa nak jumpa Allah. Kita nak bawa jawatan kita ni, jawatan setiausaha, jawatan supervisor ni, bawa jumpa Allah. Allah tanya besok, kamu jadi setiausaha dulu hang buat apa? Kau dekatkan pekerja kamu dengan Allah atau kamu jauhkan? Jadi supervisor, kau supervise apa? Supervise tak solat orang. Sebab ini berkekuatan, takut sendiri pula tak solat, letih juga. Mudah-mudahan jaga solat insya-Allah. Okey. Jadi mudah. Dia terasa macam salah, kalau dia buat tak tahu je lah. Ini lagi banyak pegang muka, lagi banyak pegang kepala, mana dia ada banyak benda yang tak kena. Mudah-mudahan dia akan jadi lebih baik. Jangan panggil lagi berceramah ni, empuk orang je kerjanya. Okey, jadi mudah-mudahan pertemuan ini paling bahagia jadi pekerja majlis perbandaran
Jasin yang memberikan ruang untuk kita dapat rezeki dari Allah. Oleh itu jadikan apa guna jadi pangkat besar, pangkat kecil? Apa guna jadi peniaga yang untung kaya bergantang-gantang tapi kalau matinya ke neraka? Ini kekuatan hari Jumaat, kekuatan hijrah. Tanpa izin Allah. Sebab tu Allah kata tidak ada gerak kamu yang tak ada aku. Kamu nak makan aku ada, nak pergi tandas aku ada, nak pergi ke mana pun aku ada. Oleh itu rasalah bahawa sangat dekat. Jadi bila lawan perintah Allah kita rasa sedih. Ya Allah, ampun ya Allah. Aku lawan perintahmu, aku lambat solat, aku bohong ya Allah, aku malas ya Allah. Tolong ambil kira bahawa malas adalah dosa. Malas adalah dosa. Sebab itu ada orang kata, aku malas fikir. Aku malas lah nak fikir. Apa fikir? Penat-penat. Itu manusia yang paling lembab otaknya. Sebab itu jangan pernah keluarkan lagi perkataan, aku malas fikir. Kerana ini menjadi pintu masuknya setan dan akhirnya kita menjadi manusia paling malas di dunia. Paling rugi di dunia dan paling hina di mata Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan ini akan menjadi sebahagian daripada kekuatan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak boleh selamat 100, selamatlah 10. Tak boleh selamat 10, selamatlah seorang. Mudah-mudahan ada di antara kita yang dipilih Allah untuk berubah, hijrah jadi orang yang paling bahagia dalam kerjanya, orang yang paling bahagia dengan tugas sebagai ibu dan ayahnya, dan orang yang bahagia bawa anak dan isterinya masuk ke syurga Allah dan menjadi tetamu Rasulullah. InsyaAllah. Mudah-mudahan hari Jumaat ini hari Jumaat yang berkah, hari Jumaat yang memberi sinar kepada kita untuk kembali bertaubat dan akhirnya menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau izinkan kami berkumpul di sini ya Allah. Jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan yang Kau redha ya Allah, perkumpulan yang mampu berubah ya Allah, perkumpulan yang Kau jemput untuk menjadi tetamu-tetamu-Mu di syurga ya Allah. Tempatkan kami kepada taubat yang tidak putus, jadikan kami menyesal untuk membuat kesalahan, dan jadikan kami benar-benar melihat, merasa Engkau sedang bersama kami ke dalam apa saja usaha yang kami lakukan. Oleh itu ya Allah, angkat kehadiran kami ini sebagai kehadiran hamba-hamba-Mu yang Kau tak ampun, atas hamba-hamba-Mu yang Kau beri petunjuk, hamba-hamba-Mu yang Kau selamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Okay. Ada orang kita berdoa tangannya tarik, angkat tangan, sedangkan kita memohon dengan Allah. Mudah-mudahan kita belajar hormat, kita memohon dengan Allah dengan penuh rasa khusyuk. InsyaAllah permohonan kita akan diangkat Allah. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan didoakan, untuk saya doakan majlis perbandaran Yasin menjadi majlis perbandaran yang benar-benar diridai Allah dan semua penghuninya diberi rahmat dan hidayah oleh Allah untuk kembali kepada Allah dalam keadaan yang bahagia. Sekali lagi saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Andai kata hadiah tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Sekali lagi Umi ucapkan jutaan terima kasih atas kejemputan ini, dan andai kata ini pertemuan terakhir Umi bersama dengan anak-anak sekalian,
أنفارك الأيام. يا ربي طوم أيامنا سوا ويبعد طول جمعنا الهوى. يا ربي طوم يا ربي طوم. يا ربي نعيد الحب اللي كان وأحلى بكثير من الماضي كمان. يا ربي نعيد يا ربي نعيد. حبك حلو عيونك لما تحكي، كيف بترسمها كل ضحكي. خلي راسك فوق ايدك، يملكها الدنيا